Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majoriti rakyat Malaysia ataupun lebih tepat 32.7 juta rakyat Malaysia sudah pun mendengar, mengikuti pelbagai cerita, pelbagai wayang, pelbagai sinetron yang dihidang dan disajikan oleh Najib Razak dan barisan peguamnya. Tak cukup dengan itu, rentetan cerita demi cerita itu dimainkan pula, diperbesarkan pula oleh kepimpinan UMNO itu sendiri. Setelah hari Isnin bermulanya rayuan akhir Najib Razak dan juga hari Selasa, Mahkamah Persekutuan telah pun menolak dua permohonan Najib Razak, iaitu yang pertama untuk menambah bukti baru, yang kedua adalah untuk menangguhkan kes ini ke satu jangka masa 3 ke 4 bulan lagi, kerana alasannya peguam baru yang mengambil alih tugas daripada Syafiee Abdullah. Tak cukup dengan hari pertama, hari kedua, hari ketiga tiada ditangguhkan. Hari keempat, hari Khamis, mereka memohon lagi untuk penangguhan. Kenapa perkara itu berlaku? Najib Razak dan barisan peguam-peguamnya pun sedar mereka tidak akan ke mana dan mereka tidak akan mampu memenangi di dalam rayuan akhir ini. Untuk mengupas tentang dari sudut perundangan, biarlah kepada mereka yang lebih ahli untuk mengupasnya. Kita sebagai marhain, sebagai rakyat, kita juga mempunyai akal untuk menilai yang mana kaca, yang mana intan, yang mana kaca, dan yang mana betul dan yang mana tidak. Kalau mengikut apa yang kita baca, yang kita ikuti dengan pendakwa raya Sintang Baran yang mengatakan tentang pengaliran wang tersebut, bagaimana wang itu dibelanjakan, bagaimana cek-cek yang ditulis, itu sudah terang lagi bersuluh. Dan Najib tahu, apatah lagi barisan peguam-peguam beliau yang cukup syarat dengan pengalaman, bukannya pengalaman 20 tahun, tapi seperti mana Hisham Teh, itu salah seorang daripada peguam Najib, itu syarat dengan hampir 45 tahun pengalaman dalam bidang guaman ini. Jadi, adakah mereka tidak tahu? Sudah semestinya mereka pun tahu. Apa yang berlaku minggu ini dan juga minggu hadapan tak lebih daripada untuk mencari simpati penyokong-penyokong, terutamanya orang Melayu yang masih lagi mempunyai sentimental value terhadap Najib, kerana pemberian berimnya itu menjadi bualan mulut marhain di luar sana. Ya, it's okay, perkara itu kita pun memperakuinya. Yang betul kita kata betul, bukannya Najib tak betul semua, ada banyak perkara yang dia betul. Tetapi dalam isu ini, tak lebih tak kurang, seolah-olah ingin menunjukkan kepada siapa, kepada seluruh rakyat Malaysia maupun di peringkat dunia antarabangsa, bahawa Najib tidak mendapat keadilan secukupnya. Memohon untuk menambah bukti baru pun ditolak. Kemudian memohon untuk ditangguhkan ke 3 ke 4 bulan pun ditolak. Kemudian memohon lagi buat kali kedua pun ditolak. Jadi mereka akan menggunakan 2, 3, 4 permohonan yang ditolak itu sebagai kunci untuk mengatakan yang Najib Razak tidak mendapat keadilan, tidak mendapat layanan ataupun diberi hak untuk beliau membela diri ataupun membuktikan yang beliau tidak bersalah. Itu soal lain, tapi soalnya apabila isu ini diperbesarkan, digembar-gemburkan oleh segelintir pemimpin-pemimpin UMNO, itu yang menjadi kelakar, di mana mereka, pelbagai pemimpin, mengeluarkan kenyataan demi kenyataan bahawasanya Najib tidak mendapat keadilan. Dan ada juga pemimpin-pemimpin UMNO pula yang angin tak ada, ribut tak ada, menyalahkan pula Tun Dr. Mahathir. Ini yang tak masuk akal, kelakar dan gila kalau kita fikirkan.
Kerana apa? Oh, kononnya pula Ketua Hakim Negara itu dilantik ketika era Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Ini semua tak masuk di akal langsung. Tapi inilah politik. Cerita Najib, rayuan akhir Najib ini dipolitikkan oleh kepimpinan UMNO yang ada kini. Apapun kita tunggu minggu depan, kita saksikan lagi apakah lagi cerita-ceritanya daripada Peguam Syafiq ditamatkan perkhidmatan, digantikan oleh Zaid Ibrahim dan juga Hisham Teh. Kemudian peguamnya pula memohon untuk menarik diri, ditolak oleh Mahkamah Persekutuan. Kemudiannya hari ini pula kita disajikan pula Zaid Ibrahim pula ditamatkan perkhidmatan, kalau tak silap saya mengekalkan hanya Hisham Teh. Ini yalah, sebab tu bagi saya ini semua hanyalah drama untuk mempolitikkan. Apapun kepada Najib Razak dan juga penyokong-penyokong beliau, jikalau andai kata keputusan tidak memihak kepada Najib Razak, bererti Najib Razak akan ke Sungai Buloh. Tetapi percayalah, tak lama mana pun Najib Razak akan berada di Sungai Buloh. Untuk pengetahuan anda semua, hari pertama kes ini dibicarakan dan sehingga ke hari ini sudah pun memasuki 4 tahun, 1 bulan dan 17 ataupun hari ke-18 hari ini. Maksudnya perbicaraan kes Najib daripada Mahkamah Tinggi membawa kepada Mahkamah Rayuan dan ke Mahkamah Persekutuan sudah pun mengambil masa 4 tahun, 1 bulan dan 17 atau 18 hari ini. Jikalau beliau berada di penjara, andai kata satu hari nanti, saya tak rasa pun dia akan duduk di penjara itu sehingga ke 4 tahun seperti mana kes beliau dibicarakan. Mungkin akan menjadi hukuman yang paling singkat yang akan dikenakan ke atas beliau. Kerana apa? Ya, kita tahu 12 tahun yang dijatuhkan hukuman penjara oleh Mahkamah Tinggi dan dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan. Tetapi di atas jasa beliau sebagai seorang bekas Perdana Menteri, beliau masih mempunyai ruang dan peluang untuk mendapatkan pengampunan penuh diraja. Kerana apa? Bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dapat pengampunan penuh diraja. Bukan hanya hukuman itu mendapat pengampunan, malah sabitan pun digugurkan. Jadi anda terkejut ke kalau Najib Razak dapat pengampunan penuh diraja? Saya tak terkejut dan saya yakin majoriti rakyat Malaysia pun tak terkejut. Apatah lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim hanyalah bekas Timbalan Perdana Menteri, tetapi Najib Razak adalah bekas Perdana Menteri. Jadi kepada penyokong-penyokong UMNO Barisan Nasional dan juga penyokong-penyokong Najib Razak, tak payahlah risau. Sekejap je tu dia akan masuk penjara, lepas tu dapatlah pengampunan penuh. Dan saya sendiri pun tak terkejut perkara itu jika berlaku.